Okay, morning class. So kita sambung hari ini dengan seterusnya bab 7 iaitu kekurangan hormon. So apa yang berlaku apabila kita ada kekurangan hormon? Okay, first kali adalah kekurangan hormon thyroxina. So hormon thyroxina ni duduk kat mana? Dia duduk dekat kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ni ada kat mana? Ada dekat leher kita. Okay, dekat leher kita. So kalau kau pegang kau punya leher tu, kamu cakap sikit, kamu rasa macam kan, dengar tak bunyi macam peti suara dekat bergegak tu kan. Dekat situ dia ada duduk kat area-area tu So, kekurangan hormon tiroksina akan menyebabkan apa? So, first kali, dia menyebabkan kadar metabolisme rendah. Kadar metabolisme ni maksudnya badan kita menghasilkan tenaga. So, tenaga kamu dihasilkan rendah, kamu rasa macam dengan, macam mana orang kata, rasa macam dengan tak ada tenaga untuk hari tu. Lebih kurang macam itulah Ataupun kamu jadi tak tahan sejuk. Dan lagi satu ialah kamu akan cepat gemuk lah bila kamu tak boleh tukarkan makanan tu kepada tenaga. Okay. So kita tengok tak tahan sejuk lagi satu. Perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak. Okay. Nama dia adalah kreatinisme. Kemudian kurang tenaga pada orang dewasa. Okey, ni dia punya istilah ialah myxedema dan cenderung menjadi gemuk lah. So kadang-kadang kamu heran ada setengah orang tu kan, cikgu tak katalah kamu kita tak tahu, kita kena cek doktor dulu. Kamu makan sikit pun, kamu tengok berat badan kamu makin naik, bukannya makin turun. So maksudnya mungkin ada masalah dari segi hormon kamu Satu lagi adalah goiter. So goiter ni adalah di mana di bahagian tengkuk kita ni membengkak macam ni membengkak, okey, disebabkan oleh kekurangan hormon thyroxina. Okay, kita tengok apa jadi bila hormon thyroxina yang berlebihan. Okey, first kali ialah kadar metabolisme tinggi. Okey, yang ni tadi kalau dia kurang, kadar metabolisme rendah ni tinggi pula menyebabkan kamu sentiasa berpeluh, sentiasa menghasilkan tenaga. Okey, sentiasa berasa panas. Lepas tu tidur pun rasa macam tak boleh. Lepas tu kan kuat selera makan. Ini yang orang cakap makan tapi tak gemuk-gemuk Tapi tak semua Kadang-kadang setengah orang tu dia sihat, dia cuma makan banyak. Okey. Ni makan banyak tapi tak gemuk-gemuk. Okey, cenderung menjadi kurus. Ya, sebab makanan dia tu yang dia makan tu semuanya ditukarkan kepada tenaga. Okey, pembesaran kelenjar tiroid. So, maksudnya berlaku pembengkakan pada kelenjar tiroid tu. Dan berbola mata menonjol keluar. So, kamu tengok dia macam tak normal dah. Kamu nampak macam mata dia macam nak terjorok, nak terkeluar daripada dia punya soket mata tu Dan leher yang bengkak lah. Leher yang membengkak lah. Okey, next adalah kekurangan testosteron. So, testosteron ni adalah hormon pada testis. Ini pada lelaki sajalah. Okey, hormon pada testis lelaki. So, apa yang jadi? Yang pertama ialah lambat akhir balik lah. So, selalunya lelaki ni dia akan akhir balik dalam umur 15, 14 macam tu lah. Jadi, bila dia kurang hormon testosteron, dia akan jadi lambat lah akhir balik. Mungkin kita 5 ke, kita 6 ke. Jadi, bergantung pada orang tu lah. Lagi kurang hormon dia, lagi lambat nak akhir balik. Okey, next ialah bilangan sperma yang rendah. Okey. So, bilangan sperma ni kamu tengok di gambar rajah ni. Ini orang yang normal, yang biru ni. Okey. So, yang warna macam orange sikit, brown-brown orange ni. Ini yang kurang bilangan sperma lah. So, bila sperma ni kurang, kemungkinan untuk dapat anak tu kurang lah. Okey, next ialah hormon testosteron pada wanita. So, kalau kamu tengok, kalau dalam badan perempuan pun ada hormon testosteron, tapi sikit saja, sikit. So, kalau dia terlebih hormon testosteron, dia menyebabkan sifat kelakian pada wanita. So, kalau boleh tengok perempuan tu nampak macam lelaki. Tu maksudnya ialah dia tumbuh janggut, tumbuh dia punya misai. Tu salah satu dah nampak Lepas tu badan dia berotot macam ni macam lelaki punya otot Sebab perempuan ni kalau otot pun dia tak akan nampak macam lelaki. Dia akan nampak macam perempuan. Okey, next ialah kekurangan hormon progesteron. So hormon progesteron ni ini adalah ada pada perempuan saja yang dikeluarkan oleh ovari. Okey, ovari pada perempuan. So apa akan jadi ialah first kali masalah haid lah So masalah haid tu mungkin haid dia tak mai langsung, period tak mai ataupun haid dia tu tak stabil lah Sebulan mai, bulan depan tak mai, bulan sekali lagi tak mai, okey.
Next ialah sakit kepala. Dia kerap sakit kepala, migraine, sembelit. Okey. Lagi satu yang bahaya ialah keguguran kandungan. So, selalunya kalau orang yang mengalami masalah progesteron ni, dia kerap guguk. Bila kerap guguk, susahlah kebaran kalian untuk mendapatkan anak. Okey. Okey, so apa yang jadi kalau kekurangan hormon estrogen pula? Hormon estrogen ni adalah hormon yang dikeluarkan oleh ovari. Ovari keluarkan dua jenis hormon. Satu progesteron, satu estrogen. So, kita tengok kat sini. So, perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan akan terjejas lah. Maksudnya ialah dia tak ada ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan tu. Ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan contohnya macam pembesaran buah dada, pembesaran pinggul. Tapi dia tak ada berlaku. Badan dia macam lelaki. Okey. Tapi tak ada tumbuh misai macam ni. Yang ni kalau terlebih progesteron. Okey. Hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan, ni pula kalau estrogen berlebihan pada lelaki. Ingat lelaki pun ada juga hormon estrogen tapi sikit. Jadi bila banyak hormon estrogen tu pada lelaki, dia menyebabkan ada sifat keperempuanan. Kita nampak macam dia lembut sikit. Yang agak lembut. Nampak macam perempuan sikit. Okey, senang terasa apa semua lah. Okey, next ialah kekurangan hormon pertumbuhan. So, hormon pertumbuhan ni duduk dekat mana? Duduk dekat kelenjar pituitary di otak kita. Okey, kat bahagian otak kita tu. So, first kali kelenjar pituitary mengeluarkan dua hormon. Satu hormon pertumbuhan, satu lagi hormon ADH. So, first kali kalau kita kurang hormon pertumbuhan, dia akan menyebabkan kekerdilan. So, kau boleh tengok ni pasangan dekat China ni. So, kau boleh tengok lelaki dia pun kerdil, perempuan dia pun kerdil. Muka nampak tua. Kita tahu lah dia bukannya baby ke budak-budak kan. Memang orang tua tapi dia tak tinggi. Okay, next ialah hormon pertumbuhan yang berlebihan. Macam mana pula kalau hormon tu berlebihan? Akan menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal. Maksudnya dia akan menyebabkan jadi tinggi, besar. So, kita panggil dia kegergasian. Okay? Ataupun nama istilah saintifiknya akromegali. So, orang yang akromegali ni ataupun kegergasian ni dia tinggi. Tinggi dia sampai 2 meter lebih. Saiz kaki dia besar lah. Besar tinggi dan besar. Tidak seperti orang yang normal. Okay, next adalah hormon antidiuresis yang dikeluarkan oleh pituitary juga. Okay. So, hormon ADH ni, nama pendek dia ADH. So, apa jadi kalau kekurangan dia? Kekurangan dia akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula ke duktus pengumpulan di ginjal. So, kamu tahu kita punya ginjal, buah pinggang kita ni, tugas dia serap balik air yang mana yang daripada darah tu. Dia serap balik air tu masuk balik dalam darah kita. Okey. Okey, jadi bila kita tak serap balik air tu masuk dalam darah, air tu semua keluar dalam air kencing. Air kencing kamu jadi banyak. Bila air kencing banyak, tapi dalam darah tak cukup air. Jadi kamu akan rasa sentiasa haus, sentiasa lapar air, orang kata. Okey? Sentiasa berasa dahaga, that's the word. Okey? Ini kita ada penyakit ni, kita panggil nama penyakit dia adalah diabetes insipidus. Ini bukan kencing manis. Kencing manis adalah diabetes mellitus. Diabetes insipidus ialah disebabkan oleh kekurangan air. Disebabkan oleh masalah kekurangan hormon ni lah. Next ialah apa akan jadi kalau hormon ADH berlebihan pula. Okey. So, first kali ialah sakit kepala, pening. Sakit kepala dengan pening lah yang akan jadi kat dia. Okey. So, next tengok. Kekurangan hormon insulin. So, hormon insulin ni dihasilkan oleh pankreas yang duduk dekat abdomen, tengah-tengah badan kita. Okey. Apa jadi kalau kekurangan dia? Okey. Glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glycogen. So, glukosa ni adalah gula lah. Contohnya makan nasi. Nasi ke, mi ke, roti ke, apa-apa je lah karbohidrat. Okay. Bila kamu makan dia, termasuklah gula sekali. Kalau kamu makan dia, dia akan bertukar kepada gula dalam badan kita. Gula dalam badan kita panggil nama dia glukosa. So, glukosa ni bila banyak sangat dalam badan, badan kita akan bagi isyarat kepada sel badan kita suruh tukar jadi apa? Jadi glycogen. Glycogen ni macam kita simpan lah. Kita simpan dia. Nanti bila kita perlukan, nanti kita buat keluar balik. Macam tu lah. Okay. So, bila kurang, dia tak boleh nak simpan. Jadi, aras gula tu tinggi dalam darah. Okay. So, bila aras gula tinggi dalam darah, apa jadi ialah
kita mungkin kena penyakit orang cakap kencing manis. Okey. Okey, tengok kat sini pula. Hormon insulin yang berlebihan. Macam mana pula korang hormon insulin yang berlebihan? So, bila banyak sangat aras glukosa rendah dalam darah, okey, menyebabkan hypoglycemia lah. Okey. So, kalau hormon tadi kurang, okey, menyebabkan penyakit kencing manis, diabetes. Kalau hormon ni lebih, menyebabkan hypoglycemia. Hak ni kita panggil apa? Kekurangan gula dalam darah. Ni pun bahaya juga. Sebab hypoglycemia ni kalau terlalu teruk boleh menyebabkan koma dan kematian. Okey. Kalau biasa-biasa tak apalah, dahaga yang berlebihan. Okey. Okey, itu adalah contoh-contoh kekurangan dan kelebihan beberapa jenis hormon. So kamu kena ambil tahu lah. Kamu kena ambil tahu apa nama dia punya kelenjar, apa nama dia punya hormon. Okey. So kita tengok balik. Cikgu takut kamu lupa. Kita tengok balik gambar rajah manusia tu. Dia. Oh, tak ada gambar rajah strip kan lah. Okay lah, kau boleh tengok video yang sebelum ni lah. Video yang sebelum ni ada cerita pasal nama kelenjar dan nama hormon tu. So hari ni kita masuk terus lah kepada gangguan kepada koordinasi badan. Okey, gangguan kepada koordinasi badan. Okey, first kali kita tengok Okey, dia kata koordinasi badan ni boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Koordinasi badan tu maksudnya kita punya orang cakap apa? Pergerakan badan kita, bukan cakap pergerakan saja, badan kita, bagaimana badan kita beroperasi. Lebih kurang macam tu lah. Salah satu faktor yang mengganggu koordinasi badan kita ialah pengambilan dadah. Okey, pengambilan dadah. So kamu kena tahu dadah tu apa? Dadah itu adalah bahan kimia yang kita ambil secara berlebihan ataupun tanpa nasihat daripada doktor. Okey. So kamu kena faham dekat sini cikgu nak habaq bahan kimia. Semua benda dalam dunia ni adalah bahan kimia. Pokok ke, buah ke, ataupun ubat yang kamu beli tu apa, semua. Manusia ni, badan kita pun dibuat daripada bahan kimia. Cuma yang beza dia bahan kimia tu berbahaya ataupun tidak berbahaya. Dia berbahaya kalau kamu salah guna. Ataupun kamu tak tahu, kamu pakai guna saja. So tengok sini, dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. So kalau kamu tengok, okey. Kalau kamu tengok kat sini, dadah ni, okey, dia menyebabkan dia mengganggu impuls. Impuls tu kalau kamu nak cerita adalah semalam badan kita ni bila kita nak bagi isyarat, contohnya cikgu nak angkat tangan, okey, otak cikgu bagi isyarat dekat tangan nak angkat tu, dia akan bagi isyarat tu dalam bentuk impuls. Okey, senang cerita impuls ni kalau kita nak bandingkan dengan zaman sekarang ni macam internet lah. Okey, macam internet. Okey, macam internet. So, maksudnya kalau cikgu nak mesej, cikgu terpaksa gunakan internet. Okey, ataupun cikgu guna WhatsApp ataupun Telegram. Untuk berkomunikasi dengan kamu. So, impuls tu macam tu lah. Jadi, otak kita nak komunikasi dengan tangan, dia hantar isyarat, nama dia impuls. Jadi, bila kita makan dadah, menyebabkan impuls tu lambat dihantar ataupun tidak dapat dihantar. Okey, kita akan sambung dalam part 2 sebab cikgu dah habis 15 minit ni video ni yang pertama. Nanti kamu jangan lupa tengok part 2 tau, video yang kedua.